Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Jumaat yang merupakan penghulu bagi segala hari, kita memperbanyakkan salawat dan salam kita kepada Nabi SAW seperti mana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam suratul Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah pada pagi ini, bermula jam 10.30 tadi, kita masih lagi dapat bersama-sama bersiaran secara langsung, sama ada kita bersiaran bertemu di aplikasi Zoom ataupun di FB Akademi Tadabbur Malaysia, yang mana pada pagi ini kita akan meneruskan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis Nabi tersebut ia telah dikumpulkan, ia telah dibukukan di dalam sebuah kitab, namanya adalah Riyadu As-Salihin. Hadis-hadis yang kita akan membaca, kita akan mencari apakah pengertian hadis. Seterusnya kita akan membincangkan tentang teladan petunjuk daripada hadis ini. Hadis yang kita maksudkan adalah hadis yang berada pada bab yang ke-12 di dalam kitab Riyadu As-Salihin. Bab ke-12 ini adalah bab yang berjudul memperbanyakkan kebaikan pada hari tua. Memperbanyakkan, menambahkan kebaikan pada hari tua. Bab ini
Bab yang ke-12 ini mengandungi 5 hadis sahaja seperti mana yang ada di dalam kitab yang tuan-tuan boleh rujuk, yang mana hadis yang pertama berkenaan dengan hadis manusia yang sampai kepada umur 60 tahun tidak boleh lagi diterima sebarang alasan, sebarang kita kata apa, sebarang keuzuran kerana usia 60 itu sudah cukup, sudah banyak peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah sampai 60 tahun Allah Ta'ala matikan dia. Tetapi jika dia apabila dihisab oleh Allah, disoal jawab oleh Allah, maka tidak ada lagi sebarang, kita kata apa, sebarang ruang untuk diberikan kemaafan, diberikan keuzuran. Hadis pertama ini adalah hadis yang telah pun kita baca pada minggu lepas, riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bermakna pada pagi ini kita akan membaca hadis yang kedua. Yang mana hadis yang kedua ini adalah hadis yang datangnya, perawinya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau hadis pertama yang kita baca pada minggu lepas adalah hadis riwayat datangnya daripada Abu Hurairah. Tetapi kali ini pada hadis yang kedua ia diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ataupun namanya adalah Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Abbas radhiyallahu anhu merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Abbas ini ada seorang anak namanya adalah Abdullah. Abdullah ini kadang-kadang dia dipanggil dengan Ibnu Abbas, anak lelaki kepada Al-Abbas. Jadi anak lelaki kepada Al-Abbas, maknanya pak saudara Nabi tu Al-Abbas, dia ada anak lelaki namanya Abdullah. Jadi hadis yang kita baca ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh anak kepada pak saudara Nabi namanya Al-Abbas tadi. Maknanya Ibnu Abbas ini ataupun Abdullah bin Abbas ini dia adalah, kalau kita panggil dari sudut hubungan susur galur nasab, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentulah sepupu kan. Sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ni dia yang meriwayatkan hadis ni. Maksudnya dia cerita kepada kita apa yang berlaku. Bukan berlaku zaman Nabi, tetapi berlaku di zaman setelah ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi berlaku pada zaman sahabat Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi hadis ni memang Abdullah bin Abbas dia cerita berlaku ketika mana dia bersama dengan sahabat-sahabat lain. Bukan cerita ni berlaku ketika dia bersama dengan Nabi tak. Tetapi ketika itu dia bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, apa yang berlaku kepada dia sebenarnya? Dan apa perkaitan, apa hubung kait hadis ini dengan tajuk pada bab yang ke-12 yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Jadi, kena dengar baik-baik hadis ini. Jadi, kalau siapa yang ada kitab, sila rujuk
pada hadis yang kedua ya daripada Abdullah bin Abbas. Jadi hari ni, pagi ni memang kena menggunakan pendengaran yang sebaik yang mungkin. Kerana saya tidak sempat untuk menyediakan nota, jadi tuan-tuan kena dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Okey. Cerita dia sebenarnya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini, okey, yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, semua orang tahu Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab ni selalu bawa Abdullah bin Abbas ini masuk dalam mesyuarat, yang dalam mesyuarat itu, ahli mesyuarat itu terdiri daripada tokoh Badar yang pernah mengikuti perang Badar. Okey. Cerita dia, kata Abdullah bin Abbas, dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, okey, kalau dia masuk meeting, Umar Al-Khattab ni dia ada beberapa ahli-ahli yang dia akan selalu buat mesyuarat. Bahasa dalam Quran tu kita panggil dia adalah asyura. Syura, kita tahu tentang majlis syura. Syura tu mesyuarat lah. Jadi Umar Al-Khattab ni, dia ada members dia ada ahli-ahli mesyuarat dia yang terdiri daripada sahabat-sahabat lain. Jadi Umar Al-Khattab ni kalau ada isu nak bincang, kalau ada perkara-perkara yang perlu dia dapatkan solusi, maka dia ada kawan-kawan yang terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi juga. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang menjadi ahli mesyuarat tu bukan sahabat yang biasa-biasa. Sahabat yang ada kelebihan-kelebihan mereka, terutama sahabat-sahabat ni pernah mengikuti perang Badar. Sebab tu kalau kita bincang ranking, maksud kalau kita bincang kelebihan para sahabat ni, dia tak sama. Macam contoh 4 khalifah yang utama, itu sahabat yang memang kategori yang pertama. Lepas tu sahabat-sahabat yang pernah mengikuti perang Badar, dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Pada ketika itu, Abdullah bin Abbas ni ceritanya dia masih lagi umur belia. Tetapi walaupun dia masih kecil, Abdullah bin Umar ajak dia masuk sekali dalam sesi mesyuarat tu. Tapi sesi mesyuarat tu dihadiri oleh sahabat-sahabat Nabi yang pernah mengikuti perang Badar. Jadi ahli mesyuarat yang lain, apabila tengok Umar bawa Abdullah bin Abbas ni, maka mereka rasa macam tak berapa suka. Sampaikan dalam hadis tu mengatakan faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi. Sampaikan ada yang macam marah kepada Umar. Mereka kata apa? Dia kata, lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un mithluh. Mereka kata apa? Kenapa kau bawa dia ni masuk sekali? Dia ni sama je macam anak-anak kami ni. Sebab anak-anak sahabat yang ahli mesyuarat tu, ada anak yang seumur, yang sebaya, yang lebih kurang umur macam Allah bin Abbas. Kenapa bawa Abdullah bin Abbas ni masuk dalam sesi meeting ni? Okey. Lepas tu, okey. Sebelum tu tuan-tuan dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas Ustaz.
Okey ya. Kalau terputus, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Nanti insya-Allah saya akan masuk semula ya. Kerana saya bergantung penuh kepada talian Celcom. Jadi kadang-kadang saya berada di utara ya, masih lagi berada di utara. Jadi kadang-kadang line dia ada, kadang-kadang tak ada. Jadi duduk kawasan kampung ni al-ma'lum lah. Jadi saya beritahu awak pada tuan puan ya. Tapi kalau ada sebarang isu nanti boleh kemukakan. Okey. Kita fahamkan cerita. Jadi para sahabat lain mereka tak suka nampak Umar Al-Khattab bawa budak yang masih berusia muda masuk dalam mesyuarat bersama dengan mereka. Tapi apa jawab Umar? Umar kata, innahu min haitsu alimtum. Lalu Umar kata, sesungguhnya korang tahu Abdullah bin Abbas ni, dia ni orang yang macam mana. Umar Al-Khattab ketika dia memberi respon balik kepada sahabat-sahabat lain yang tak berapa suka tengok budak-budak ada dalam mesyuarat tu. Jadi Umar katalah, seolah-olah Umar nak kata, korang tahu dia ni tak sama macam budak lain. Bahasanya maksud dia, mereka nak bagi tahu, korang tahu Abdullah bin Abbas ni macam mana dia dengan Nabi. Macam mana kedudukan dia. Sebab apa tu tuan-tuan puan? Kerana di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah memuji Abdullah bin Abbas ni, dan Nabi doakan dia sebagai seorang yang cerdik, yang faqih, seorang yang mahir dalam bidang Al-Quran. Jadi Umar Al-Khattab ni, dia bagi tahulah, dia pun tenangkan kawan-kawan dia tadi tu, korang bukan tak tahu dia ni siapa kan. Okey, lepas tu fa'adkhalani, lepas tu habislah cerita tu. Tapi ada sambungan dia, ada mesyuarat lain. Pada mesyuarat lain pula, Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ajak lagi Abdullah bin Abbas masuk dalam sisi mesyuarat yang lain. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata dalam hadis tu, dia kata fada'ani dhata yawmin. Maksudnya Umar Al-Khattab jemput aku lagi, ajak aku join lagi, masuk dalam mesyuarat yang lain pula. Dia kata hari yang lain, dia kata. Maka Abdullah bin Abbas ni dia turut je lah. Dia ikutlah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam mesyuarat tersebut. Okey. Lepas tu kata Abdullah bin Abbas, dia kata, "Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyakum." Kata Abdullah bin Abbas, aku tak tahu apa-apa pun. Apa sebab Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni nak ajak aku sekali dalam mesyuarat tu. Tapi setakat yang aku tahu, dia kata Umar Al-Khattab ni nak tunjukkanlah aku ni siapa dia. Faham tak maksudnya? Okey, yang dia tahu macam tu je, dia kata. Tapi sebab spesifik aku tak tahu. Kata Abdullah bin Abbas. Okey. Lepas tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun, dia dalam mesyuarat tu, dia telah bertanya tentang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu adalah Suratun Nasr. Surah yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu, sampai hujung ayat. Jadi dalam mesyuarat pada kali itu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengemukakan satu soalan.
Umar kata, apa ulasan korang semua? Dia kata, apa kalian nak tafsirkan tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Ayat tu bermakna apabila telah datangnya pertolongan Allah dan pembukaan. Wal fath. Wal fath tu maknanya pembukaan kota Mekah menurut pentafsiran yang kebanyakan para ulama. Jadi Umar Al-Khattab bertanya soalan tu kepada sidang mesyuarat yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior ni. Yang ada kedudukan yang hebat ni. Maka mereka pun ada di kalangan sidang mesyuarat tu, ahli mesyuarat tu, mereka pun menjawab. Mereka kata, ayat tu merujuk kepada Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, ya, supaya kita memuji Allah, supaya kita memohon keampunan Allah apabila kita telah mendapat pertolongan dan telah dibukakan kota Mekah. Okey, maksudnya, faham tak maksudnya? Begini, ayat suratul Nasri, kalau kita tengok pada ayat kan, ayat tu kan berbunyi, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datangnya pertolongan Allah dan kemenangan, iaitu pembukaan kota Mekah. Lepas tu kan ayat 2 Allah kata apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu telah melihat manusia itu masuk Islam secara beramai-ramai. Lepas tu ayat 3, kan Allah kata dalam surah An-Nasr, Allah kata, fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau kita baca surah An-Nasr itu, ayat yang ketiga tu kan Allah Ta'ala kata apa? Allah turun perintah bertasbih dengan memuji Allah. Lepas tu minta keampunan Allah. Sesungguhnya Allah tu adalah Maha penerima taubat. Okey, para sahabat ni, apabila dia jawab soalan Umar, yang Umar tanya, okey, ayat iza jaa nasrullahi wal fath ni, sampai habis tu dia kata, ayat ni sebenarnya maksud apa? Para sahabat ni, dia jawab soalan Umar tadi berpandukan kepada ayat tersebut adalah secara tersurat membawa makna. Ini para sahabat jawablah. Para sahabat jawab ni sebenarnya dia jawab ikut makna yang nampak jelas pada ayat tu. Sebab ayat tu memang Allah Ta'ala kata, apabila telah datang pertolongan Allah, lepas tu Allah buka kota Mekah, kamu nampak orang Islam tu masuk ke dalam Islam secara afwaja, berbondong-bondong. Lepas tu korang kena buat apa? Kenalah bertasbih, puji Allah, beristighfar kepada Allah. Jadi para sahabat dia jawab semula pada maksud ayat suratul Nasr itu secara tersurat. Jadi para sahabat jawablah, ayat tu Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita memuji Allah. Ayat tu Allah suruh kita minta keampunan kepada Allah apabila Allah telah tolong kita dan membuka kepada kita kota Mekah. Sebahagian sahabat dalam ahli mesyuarat tu, sebagainya jawab macam tu. Tetapi ada sebahagian lain pula, mereka tak jawab apa-apa. Mereka diam je. Maksudnya, sebahagian ahli mesyuarat tu beri jawapan seperti yang kita sebut tadi. Tapi sebahagian yang lain, kata Abdullah bin Abbas,
Dia kata wasakata ba'duhum falam yaqul syai'a. Mereka tak cakap apa-apa. Okey, faham tak cerita dia? Maknanya sebahagian ahli mesyuarat tu dia jawab soalan Umar tu. Sebahagian lain mereka diam. Mereka tak tahu nak, mereka tak cakap apa-apa. Lepas tu apa berlaku? Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia pun tanya kepada Abdullah bin Abbas. Okey, kata Ibn Abbas ya, dia kata faqala li akadhalika taqulu ya ibn Abbas. Okey. Setelah sebahagian dah jawab, sebahagian ahli mesyuarat mendiamkan diri, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya pula kepada Abdullah bin Abbas. Umar dia pun tanya, macam tu ke jawapan yang sebenar, ataupun macam tu ke maksud ayat idza jaa nasrullahi wal fath tu? Umar tanya kepada Abdullah bin Abbas. Yang mengejutkan, apa jawapan Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas kata apa? La. Maksudnya tak. Maksudnya Abdullah bin Abbas dia telah membangkang sebahagian sahabat-sahabat yang senior ni yang menjawab persoalan Umar tadi. Maksudnya Abdullah bin Abbas kata bukan tu jawapan dia. Dia kata bukan tu maksud ayat dia. Maka apa jawab? Maka Umar pun tanya, fama taqulu, kalau macam tu apa jawapan kau? Qultu, maka aku pun menjawab. Okey, nak tahu apa jawapan Abdullah bin Abbas? Agak-agak Abdullah bin Abbas pun dia kata, maksud ayat iza jaa nasrullah tu sebenarnya huwa ajalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Maka apa jawapan Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ni dia kata ayat idza jaa nasrullah ni mengertikan, membawa maksud adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dah dekat. Maksud dia, kata Abdullah bin Abbas, ayat idza jaa nasrullah tu sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ajalnya yang sudah dekat. Okey. Kalau kita pun mesti tak faham kan? Apa pula maksud ayat idza jaa nasrullah turun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa mana ajal Nabi tu dah dekat. Jadi Abdullah bin Abbas kata itulah petanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Maksudnya Abdullah bin Abbas kata ayat tu sebenarnya yang maksud dia sebenarnya adalah yang tersirat. Sebenarnya ayat tu memanglah secara direct kita baca, memanglah Allah Ta'ala kata apabila Allah telah tolong, pembukaan kota Mekah telah dapat dibuka, orang Islam dah masuk ramai-ramai, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya sucikanlah Allah, pujilah Allah, mintalah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah tu Maha penerima taubat. Jadi Abdullah bin Abbas dia faham sebenarnya ayat itu memberitahu kepada Rasulullah bahawa ajal Nabi itu sudah dekat. Lalu apa jawapan Umar? Umar pun kata, ma a'lamu minha illa ma taqulu. Umar pun cakap, dia kata, aku pun tak tahu jawapan dia macam tu, kecuali apa yang kau jelaskan tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Maknanya Umar Al-Khattab pun dia tak tahu apa maksudnya mesej yang tersirat di sebalik ayat tu, tuan-tuan. Maknanya pendapat Abdullah bin Abbas ni dia macam dia dia faham tu sangat mendalam. Bukan hanya tengok kepada makna ayat tu secara tersurat saja. Tapi ayat tu sebenarnya nak menunjukkan bahawa usia Nabi dah tak lama dah Nabi nak wafat. Kita jelas tak hadis tu? Okey. Kalau kita hadis tu dah habis lah cerita dia. Oh, itu je cerita dia ke Ustaz? Itu je cerita dia. Tapi apa perkaitan cerita itu dengan bab nombor 12 ni? Okey. Dia ada perkaitan dia. Kalau kita hayati, kalau kita renung-renungkan pentafsiran Ibnu Abbas tadi itu, maknanya memang kena dan memang sesuai. Sebab apa tahu? Sebab tugas Nabi SAW adalah menyampaikan dakwah, betul tak? Kan tugas Nabi ni mengajak orang masuk Islam. Jelas tak? Jadi, kalau orang dah masuk Islam beramai-ramai, maknanya tugas Nabi nak ajak orang masuk Islam ni dah selesai lah. Lepas tu pula, Allah telah kembalikan bumi Mekah, yang kan sebelum ni kan Nabi duduk kat Mekah. Lepas tu Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah. Lepas tu Allah Ta'ala tolong Nabi tawan semula kota Mekah tu. Kan apabila kota Mekah tu telah ditawan, kita baca sejarah kan, ada patung-patung, Nabi musnahkan patung-patung tu. Akhirnya bumi Mekah itu menjadi bumi Islam. Jadi kalau Islam tu orang dah masuk Islam beramai-ramai, kota Mekah tu telah dapat ditawan semula, orang semua menyembah Allah, maksudnya orang ramai menyembah Allah. Jadi tujuan Nabi, tugas Nabi tu dah selesai. Jadi apabila telah selesai, maka nak buat apa lagi Nabi? Jadi Abdullah bin Abbas faham kat situ. Lepas tu pula, ayat hujung suratul Nasr ni, kan Allah minta Nabi kena buat apa? Allah kata, sucikanlah Allah, pujilah Allah, minta ampun kepada Allah, membawa makna bahawa kalau ajal Nabi dah dekat, banyak-banyakkan menyuci Allah, memuji Allah dan memohon keampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu maksud ayat tu. Jadi perkaitan dia dengan bab yang kita sedang baca ni sebenarnya, perkaitan dia dekat ayat. Perkaitan dia adalah dekat ayat yang Allah memerintahkan supaya apa? Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kalau ajal Nabi tu dah dekat, jadi persediaan Nabi untuk bertemu dengan Allah adalah perlu buat apa? Perlu mensucikan Allah. Itulah kebaikan yang Nabi kena bersedia. Memuji Allah. Lepas tu buat apa lagi? Beristighfar kepada Allah, minta keampunan Allah. Kerana Allah tu Tuhan yang Maha bertaubat. Itulah sebenarnya justifikasi kenapa hadis yang kedua ni, cerita Abdullah bin Abbas berada pada bab yang ke-12. Nampak tak tuan-tuan? Jelas tak? Nanti dekat hadis ketiga kita akan lebih jelas lagi. Kerana hadis ketiga ni adalah hadis yang menerangkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat
setelah turunnya suratu Idza jaa nasrullahi wal fath tadi. Nanti kita akan baca pada hadis yang ketiga. Tapi kita dah nampak dah. Kalau Nabi dah tahu umurnya sudah dekat kepada kematian, maka apa yang perlu Nabi lakukan? Nak tahu apa yang Nabi akan lakukan, Nabi tahu dah tadi. Tetapi tindakan Nabi, dia buat apa? Setelah ayat tadi tu turun, nanti kita akan baca pada hadis ketiga. Jelas tuan-puan. Sebab tu Al-Imam Nawawi pada bab yang ke-12 ni dia kata memperbanyakkan kebaikan pada hari tua. Sebab apabila kita makin berusia, maknanya kita nak jumpa dengan Allah ni, nak bertemu dengan Allah ni, dah memang lagi dekat. Jadi kalau dah lagi dekat, kena buat apa? Sepatutnya lagi dekat, lagi giat, lagi rajin, lagi banyak untuk membuat kebaikan. Buat amal soleh. Buatlah apa saja amal yang Allah suka, yang Allah redha. Jadi kita nampak perkaitan hadis yang kedua ni. Tapi sebelum kita baca hadis ketiga, seperti biasa, kita akan mencari apakah teladan pengajaran daripada hadis kedua ni. Okey, yang pertama. Kita kena salin ya, boleh ya? Kita boleh salinkan. Okey. Yang pertama, kita dapat belajar dekat sini adalah keutamaan dan kelebihan ilmu. Okey, pengajaran pertama kita dapat belajar adalah keutamaan dan kelebihan ilmu. Okey, kita ulas pengajaran pertama. Okey, ilmu ni tuan-tuan, dengan ilmu boleh menaikkan, melonjakkan seseorang itu melebihi orang-orang yang lain. Faham tak maksudnya? Maksudnya, macam kes hadis tadi tu, walaupun sahabat-sahabat yang senior, mereka orang yang awal-awal memeluk Islam, berbanding dengan Abdullah bin Abbas, umurnya masih muda. Walaupun umur muda, tetapi kalau ada ilmu, faham tentang Al-Quran tadi, telah mengangkat darjat kelebihan seseorang itu melebihi sahabat-sahabat Nabi yang lebih senior. Faham tak maksud tuan-puan? Maksud dia dengan ilmu ni, dengan perbezaan ilmu antara seorang dengan seorang ini, dia boleh mengangkat keutamaan, kelebihan seseorang. Macam Abdullah bin Abbas kan, ramai sahabat-sahabat, ramai yang anak-anak sahabat lain umur macam dia, tapi kenapa Umar bawa dia seorang je? Kenapa tak bawa beliau-beliau macam umur macam Ibnu Abbas tu? Membezakan dia kenapa? Kerana Ibnu Abbas ni dia tak sama macam orang-orang yang lain. Kerana ilmu yang dia ada. Berkat doa yang Nabi pernah doakan dia supaya Allah Ta'ala ajar Kak Abdullah bin Abbas ni mahir dalam bidang Al-Quranul Karim. Dalam masa yang sama, kan, pentafsir Ibnu Abbas tadi tu dipersetujui oleh Umar berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Okey, jelas Okey. Dapat nombor 1 tadi. Okey. Ya. Doa yang Nabi Muhammad dibacakan tu yang Allahumma faqih fiddin tu yang Ustaz. Ya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil tu. Kita boleh guna untuk anak-anak pun boleh Ustaz. Boleh. Allahumma faqihhu fiddin. Boleh. Ya Allah, faqihkanlah anakku ni di dalam agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Boleh. Secara umum boleh.
Boleh doakan. Tapi ada soalan dekat chat tu, dia tanya, apakah ayat ini menjadi doa? Ayat ni menjadi doa, maksud dia apa? Bukan ayat ni jadi doa, tapi yang seperti mana yang Syahira kongsikan tadi tu, itu betul lah. Doa yang Nabi pernah doakan Abdullah bin Abbas tu, kita ulang balik doa Nabi tu, kita doakan anak-anak kita boleh. Ustaz, tapi dalam Ya Allah. Ustaz, dalam chatting tu dia Dalam tanya pasal An-Nas. Yalah, surah An-Nasr tu Allah Fakir Fiddin tu bukan surah kita nak, An-Nas. bukan. Allahumma faqihu fid din tu dia dalam hadis. Di dalam hadis doa kepada Allah bin Abbas. Kita boleh doa, ya Allah, engkau faqihkanlah anakku ini seperti mana engkau telah memberikan kefaqihan kepada Allah bin Abbas. Boleh. Ya Allah, engkau berilah ilmu kepada anak aku ni, kan, yang dia dah hafal Quran, tapi kau bagilah dia mahir dalam bidang tafsir, dalam bidang tadabbur, seperti mana Abdullah bin Abbas. Boleh doa macam tu. Seperti mana Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ilmu ni, dia punya hebat dia boleh boleh dimuliakan, bukan hanya melihat kepada umur kesenioritian. Faham tak maksudnya? Okey. Jadi itu pengajaran pertama. Okey, pengajaran yang kedua, kita dapat belajar dekat sini secara langsung, spesifik dia adalah keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, di sini kita dapat belajar secara khusus kelebihan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Kerana Abdullah bin Abbas ni dia digelar dengan turjumanul Quran. Dia adalah penterjemah Al-Quran ataupun pentafsiran kepada ayat Al-Quranul Karim. Dia di antara sahabat yang sangat mahir tentang Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita nak baca riwayat Abdullah bin Abbas, kan, contohnya kalau orang tanya pada kita, siapa tu Abdullah bin Abbas? Dia kan masa zaman Nabi hidup, dia masih lagi kanak-kanak, dia masih zaman belia lagi. Apa kelebihan dia? Kalau kelebihan para sahabat yang perang Badar tu, kita memang tak nafikan lah. Kita boleh gunakan hadis yang kita baca ni sebagai dalil menunjukkan istimewanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sehingga Nabi bawa Umar Al-Khattab bawa dia dalam sesi mesyuarat bersama dengan senior sahabat yang lain. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, kita dapat belajar dekat sini bahawasanya dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, boleh kita mentafsirkan dengan melihat makna yang tersirat. Melihat dari sudut makna yang tersirat. Dengan beberapa syarat lah. Dia bukanlah kita mentafsir ayat tu terus kita tafsir, orang lain tafsir, tak ada pun makna macam ni. Bukan tak boleh. Boleh mentafsirkan ayat yang melihat dari sudut makna yang tersembunyi, yang tersirat, jika adalah macam ada clue dia ke, ada qarinah dia ke, ada macam makna dia tak lari. Yang itu dibenarkan. Seperti mana Abdullah bin Abbas, kan, dia faham lain. Ayat tu kalau kita baca, ayat betul lah. Islam dah menang, Islam dah ramai orang masuk Islam.
perintah bertasbih, perintah istighfar, macam itulah. Tapi makna yang lebih mendalam pada ayat tu kepada Nabi ada kaitan dengan umur Nabi. Itu kalau kita nak dalam bidang pentafsiran, maknanya dibenarkan melihat dari sudut yang tersembunyi lafaz-lafaznya dengan beberapa isyarat, dengan beberapa tanda. Tapi macam kita sudah pastilah tidak ada kelayakan pun nak mentafsirkan ayat-ayat Allah. Yang kita maksudkan ni adalah para ulama yang memang mahir dalam bidang Al-Quranul Karim. Tapi pengajaran dia, nombor 3 tu, boleh digunakan. Okay. Yang keempat, apa yang kita dapat belajar? Yang keempat, kita dapat belajar di sini, kadang-kadang kita boleh melibatkan anak-anak muda ataupun junior-junior dalam persatuan, dalam jawatan, dalam apa pun aktiviti kalau si junior tu ataupun anak-anak muda tu dia boleh memberikan manfaat kepada kita. Kita tak nak style secara umum kan yang muda mana boleh pegang jawatan, yang muda tak sepengalaman orang tua, tak, kadang-kadang tak macam tu juga. Jadi sangat bertepatanlah pendaftaran mengundi umur 18 tahun. Memang tepat. Bahkan kita tahu kan ada calon-calon yang berhormat umurnya muda. Boleh. Bukan dalam Islam ni dia merujuk kepada mesti umur. Tidak. Dia merujuk kepada kelayakan, kemampuan, maknanya boleh. Seperti mana cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita kaitkan dengan isu semasa kita. Okey. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa dah ni pengajaran ni? Yang kelima. Yang kelima, kita dapat belajar dekat sini bahawasanya seorang pemimpin, okey, hendaklah merujuk kepada pendapat-pendapat di kalangan para ulama juga. Sebab Umar ni dia adalah khalifah. Kan dia seorang pemimpin. Tapi dia masih lagi memerlukan pandangan-pandangan di kalangan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan sahabat-sahabat ni adalah al-ulama, para ulama. Memang perlu. Kan dalam beberapa isu negara, isu negeri, kadang-kadang perlu rujuk kepada para ulama nak buat macam mana. Ada cadangan tak? Sebab dalam hidup kita tak boleh dipisahkan daripada agama. Kan kalau kita nak buat contohnya macam isu dulu, kita nak suruh rakyat mengambil vaksin lah contohnya, kan. So macam mana hukum kita nak paksa rakyat ke kita nak ambil vaksin ni. Sebab itu kerajaan sangat tepat melibatkan majlis-majlis fatwa, panggil para sarjana, panggil para ulama membincangkan tentang macam mana kalau kita nak buat keputusan nak ambil vaksin ni. So dalam agama macam mana? Jadi apa yang kita dapat pelajari pada hari ini ialah yang kelima, memang sepatutnya pemimpin, pemerintah, kalau dia tak boleh buat satu keputusan yang kadang-kadang keputusan tu dia memang memerlukan pandangan para ulama. Perlu sebenarnya. So macam manalah pandangan agama?
Jadi itu kita dapat belajarkan pada hari ini. Allah telah aturkan kita hari ini untuk baca hadis ni. Tapi kalau kita belajar hadis, sekadar tahu hadis saja, oh tu cerita dia. Jadi macam kurang sempurnalah kalau kita belajar hadis tu, sebab hadis tu dia sama macam ayat Quran. Ayat Quran kita belajar nak ubah diri kita. Kita nak jadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam hidup kita, jadi panduan. Sebab tu kalau kita belajar ayat Quran, kita perlu bincang tentang apa teladan dia. Apa kita kena buat. Apa ayat ni suruh kita buat. Begitu juga dengan hadis. Jadi kita belajar tadabbur hadis. Kita belajar hadis supaya kita dapat jadikan hadis Nabi ni sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Okay. Yang keenam, yang keenam, yang terakhir sekali, hadis ni yang keenam ni lah yang berkaitan dengan tajuk bab ke-12 kita. Yang keenam ni teladan dia adalah Allah nak mengingatkan kita semua apabila kita dah makin berusia. Kalau macam Nabi tadi tu, dia dah dekat dengan ajal dia. Maka Allah ingatkan kita supaya banyak-banyak minta pengampunan kepada Allah. Minta ampun pada Allah. Supaya apabila Allah hidupkan kita semula di hari akhirat, kita dihidupkan dalam orang mendapat pengampunan. Nanti kita akan baca hadis terakhir sekali, kita akan bincang tentang kalau kita mati, kita akan dibangkitkan dalam keadaan macam mana kita mati. Nanti kita akan baca hadis yang terakhir sekali. Jelas tak tuan-tuan? Jadi usia-usia kita ni sebenarnya bukanlah nak mati je. Maksudnya kita muda pun memang ada kelebihan yang sangat menakjubkan pada tasbih, pada tahmid, pada istighfar. Minta tambah-tambah lagi, kita dah mula ada banyak dapat petanda-petanda. Petanda, sekejap kita dapat macam banyak petanda-petanda yang menunjukkan kepada ajal kita. Maka memang sangat kita digalakkan. Supaya kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan kita telah meminta pengampunan kepada Allah. Kita telah bertaubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita membesarkan Allah. Kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Okay, jelas untuk hadis yang kedua ni. Okay, ada mana-mana persoalan ataupun pertanyaan? Suara saya dapat jelas dengan baik kan? Line saya okey InsyaAllah tak ada gangguan Okey, Jelas Ustaz. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Cuma saya minta maaf sebab saya tak dapat untuk sediakan nota seperti kebiasaannya. Sebab jadual dah memang terlalu padat. Sebab saya pun sedang belajar kan. Jadi dah makin nak belajar buat PhD ni memang macam tu. Dia bertambah beban. Lepas tu dengan nak menerbit beberapa penulisan. Jadi terlalu padat lah. Waktu tu cukup Allah beri. Tapi kemampuan diri saya ni memang tak mampu untuk mengambil masa menjadikan PowerPoint tu. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi kita teruskan pada hadis yang ketiga. Okey, hadis ketiga ni hadis yang membuktikan apa tindakan Nabi apabila turunnya surah Idza Jaa Nasrullah. Jadi kita pun kena tiru macam Nabi. Apabila kita baca satu ayat-ayat tu memerlukan kita bertindak, memerlukan kita berubah,
kita kena baiki diri, maka kita baiki. Okay, hadis ketiga ni, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang direkodkan, hadis yang punca hadis tu sebenarnya adalah daripada Aisyah. Punca hadis tu maksud dia, kalau bukan Aisyah yang cerita, siapa lagi cerita tentang Nabi tu? Jadi Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bagi hadis ketiga ni. Okey. Hadis ketiga ni, kita terus pergi kepada terjemahan hadis ya. Okey. Hadis ketiga ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu Nabi solat. Kita fahamlah kan, Nabi solat, apabila solat Nabi rukuk, Nabi sujud. Okey. Tetapi setelah turunnya surah Idza jaa nasrullahi wal fath, sampailah habis ayat tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selalu mengucapkan, maksudnya Nabi selalu berzikir. Maksudnya selepas turunnya ayat Idza jaa nasrullah, kata Aisyah, isteri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, cerita pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dah mula banyak, sering Nabi mengucapkan dengan ucapan apa? Zikir apa? Nabi kata, Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ufirli. Okey, nak lebih jelas lagi, saya tunjukkan PowerPoint lah. Ni sempat saya buat lah sebentar tadi. Ni. Tengok yang ni. Okey, cuba tengok lafaz nombor 1 ni. Nampak tak PowerPoint yang saya bentangkan? Nampak tak kat sini? Nampak Ustaz, Nampak. Okey, ingat ya. Okey. Inilah zikir yang Nabi baca di dalam salat setelah Allah menurunkan surah Idza jaa nasrullah. Nabi baca apa? Subhanaka. Ni subhanaka ni, ini adalah tasbih. Subhanaka, maha suci engkau, Rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ufirli, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Aisyah kata, dia cerita kepada kita radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun surah Idza jaa, ketika Nabi solat, Nabi membaca yang ini. Ni dia panggil apa dekat sini ni? Subhanaka ni. Dia panggil tasbih. Nanti kita akan sebut bila Nabi baca. Ketika berdiri tegak ke, ketika rukuk ke, ketika sujud ke. Jadi kita akan ulang. Ini tasbih. Kalau dekat sini, dia panggil tahmid. Okey, dia panggil tahmid lah, pujian. Dekat sini apa? Dekat sini istighfar. Nabi gabung 3 perkara di dalam zikir ini. Istighfar. Ada 3. Okey. Jelas? Subhanaka Rabbana, maknanya maha suci engkau wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Okey, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, maknanya hadis
yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari, juga disepakati oleh Imam Muslim. Okey, jelas. Okey. Kenapa Nabi menyebut ucapan tasbih dengan ucapan tahmid, dengan ucapan istighfar? Ini Nabi merujuk kepada ayat berapa dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Ayat nombor berapa? Okey. Ingat tak ayat ketiga tu Allah kata apa? Fasabbih. Kan Allah kata fasabbih, maka bertasbihlah. Maka Nabi pun bertasbih. Lepas tu ayat nombor 3 tu apa? Fasabbih bihamdika, dan memuji Tuhanmu. Ini Nabi wa bihamdika, Nabi buat. Tapi ayat ketiga surah An-Nasr tu apa lagi hujungnya? Wastaghfir, mau beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Nabi pun beristighfar kepada Allah. Dapat tak? Jelas ya? Okey. Kenapa Nabi baca zikir ni? Kerana Nabi mengamalkan, memenuhi titah perintah Allah dalam ayat ketiga suratul Nasr. Allah kata bertasbih kepada Allah, Nabi bertasbih. Memuji Allah, Nabi memuji Allah. Allah kata beristighfar, Nabi beristighfar. Nanti kita akan tengok Nabi baca macam mana lagi. Saat lagi kita baca hadis yang sama. Okey, jelas. Jadi dekat sini, apa yang dapat kita belajar? Istighfar tidak semestinya mesti ada ucapan astaghfirullah. Tidak. Istighfar adalah memohon al-maghfirah, keampunan Allah. Maknanya lafaz istighfar kadang-kadang boleh boleh diterjemahkan dengan bentuk ucapan Allahumma ghfirli. Itu adalah istighfar. Salah satu daripada. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan. Faham tak yang ni? Dapat dah? Dapat. Okey. Hadis nombor 3 ni dia panjang. Tapi kita ambil dulu potongan hadis yang pertama ni dulu. Ini kata apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam cerita yang pertama. Okey, kalau dah faham, kita nak amalkan. Kalau Nabi zikir macam ni, saya pun naklah juga. Bukan nak juga, memang kita kena ikut Nabi lah. Tapi Nabi baca ketika solat. Bila Nabi baca ni? Okey, kita baca hadis, potongan hadis yang kedua. Okey, saya padam yang ni ya. Okey. Saya padam. Okey, kita patah. Kita pergi kepada hadis yang kedua ni. Ni lafaz kedua. Lafaz kedua. Tu ada buku kan? Dalam buku tu jumpa tak yang ni? Jumpa tak lafaz yang ni? Kalau boleh, dalam buku tu kalau ada highlighter, penggelap peng-highlight tu, ataupun kalau boleh gariskan supaya tak terkeliru dengan lafaz hadis tu dengan zikir. Ni zikir ni. Okey, lafaz kedua, mari kita berujuk pada hadis. Tapi nanti sambil-sambil tu tengok dekat skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Nabi baca tasbih yang macam mana lagi? Okey. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan riwayat Muslim, ini kita pergi kepada potongan hadis yang kedua. Okey, potongan hadis yang kedua. Masih lagi daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan membaca ketika Nabi rukuk
Dan ketika Nabi sujud, Nabi membaca zikir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuktikan bahawasanya zikir ketika rukuk bukanlah semata-mata ada zikir subhana rabbiyal azimi. Bukan yang tu saja. Tapi yang satu itulah yang kadang-kadang kita doa amal daripada kecil sampailah sekarang. Sebab apa? Sebab kita tahu yang tu je. Tetapi sebenar-benarnya ada banyak lagi lafaz zikir yang lain yang boleh dibaca ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi kalau kita nak baca nanti sembahyang zuhur ataupun pada solat Jumaat, kita nak baca setiap rukuk kita boleh baca zikir ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Boleh baca banyak kali. Aisyah kata apa? Nabi SAW di dalam rukuknya, di dalam sujudnya banyak membaca. Dia kata yuksiru ayyaqula, memperbanyakkan baca. Jadi boleh dibaca ketika rukuk dan sujud. Kalau kita tak nak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tu, kita boleh tukar dengan baca yang ini. Supaya sunnah Nabi ni dia hidup. Sebab kalau kita tak amalkan, kita tidak sampaikan, kita tidak bagi tahu, mungkin orang hanya ingat sunnah Nabi kalau ketika rukuk baca subhana rabbiyal azimi saja. Bahkan ketika sujud hanya kita dok faham baca subhana rabbiyal a'la saja. Tidak begitu sebenarnya. Ada lagi lafaz-lafaz yang lain seperti bacaan ini. Sebenarnya lafaz pertama ni pun sama juga boleh dibaca ketika rukuk dan sujud ataupun lafaz yang kedua. Apa beza lafaz kedua dengan lafaz yang pertama? Apa bezanya? Bezanya lafaz yang kedua dia ada penambahan kalimah Allahumma. Allahumma tu dia akan membawa pertambahan kalimah ya Allah. Yang ni ada pertambahan. Sebab Allahumma. Ya Allah. Okey. Jelas tuan-puan? Dapat bezakan lafaz satu dengan lafaz dua. Okey. Zikir ini Nabi baca ketika waktu bila? Rukuk dan sujud. Baca. Sebab dalam ni dia, Masya Allah. Kalau siapa pernah mengikuti pengisian tajuk kelebihan tasbih, ya, dia belajar kelebihan tahmid, dia juga pernah mengikuti kelebihan istighfar, manfaatkan beristighfar ketika salat, ketika rukuk, ketika sujud. Baca zikir ni. Sebab kalau kita baca zikir yang subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal azimi, dia tidak secara penuh kita ada minta keampunan. Kita hanya bertasbih, kita hanya memuji Allah. Tapi kalau dalam ni dia ada minta istighfar sekali. Allahumma ghfirli, ulang lagi sekali baca. Ulang lagi sekali baca. Ulang, boleh. Sebab tuan-tuan dah pernah mempelajari kan, waktu kita belajar tajuk mujahadah, masih ingat lagi tak macam mana Nabi kalau dia rukuk, lama dia rukuk tu sama lama macam dia berdiri. Apa Nabi baca? Banyak-banyakkan ulang. Ya Allah, tambah-tambah lagi kita dah memang
usia-usia kita ni kita tak tahu bila lah Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita. Maka kita banyakkan memuji Allah, mensucikan Allah dalam solat. Ambil peluang solat tu. Ambil peluang solat tu untuk memuji Allah, mensucikan Allah, minta pengampunan kepada Allah. Jadi kalau kita baca terjemahan lafaz kedua ni, dia sama macam lafaz pertama. Cuma ada beza, ada pertambahan kalimah. Maha suci engkau, ya Allah, Rabb kami. Dan dengan memujimu, ya Allah, ampunilah aku. Jadi kita dalam salat selalu minta ampun pada Allah. Lalu kita minta ampun kepada Allah. Tuan bayangkan, yang minta ampun kepada Allah yang banyak baca ni siapa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri memperbanyakkan di dalam rukuk dan sujudnya minta ampun kepada Allah, maka kita semua lebih lagi kena meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla di dalam solat. Kalau orang tanya, kenapa Nabi dia nak minta ampun kepada Allah ya? Sedangkan dia tu kan dah maksum. Okey, tulis. Jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama, kenapa Nabi juga Allah perintahkan beristighfar, minta ampun? Jawapan yang pertama, istighfar itu ia adalah zikir. Jawapan pertama, justifikasi pertama, istighfar itu sebenarnya dia adalah zikir. Tulis kat situ, jawapan pertama. Maknanya, kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Jadi, salah satu bentuk zikir adalah istighfar. Jadi, kenapa Nabi beristighfar tidak semestinya merujuk kepada Nabi itu dia berdosa. Tetapi istighfar itu adalah salah satu bentuk zikir. Jawapan yang kedua, kenapa Nabi ni Allah Ta'ala suruh dia beristighfar sedangkan dia maksum? Yang kedua adalah sebagai contoh kepada umatnya. Sebagai contoh teladan kepada umatnya. Macam kita sebut tadilah, kalau Nabi SAW sendiri memperbanyakkan istighfar ketika dia rukuk dan sujud di dalam solat, maknanya teladan pada kita, contoh pada kita, kita kena ikut. Dan kita bermula hari ni memang tak boleh tinggal dalam zikir ni. Sebab Nabi buat. Tentu Nabi buat itu pasti ada kelebihan, pasti ada kebaikan. Jadi kena usaha hafal lah. Bukan panjang pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 je. Ya, 6. Baca banyak kali, kaedah dia pertama, lancarkan dulu. Cara nak hafal, lancarkan dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Lancarkan 10 kali. Ini macam teknik anak-anak kami ajar dalam bidang hafazan. Saya tegur anak-anak hafal Quran, memang kita ajar gundal, sistem macam tu. Baca dulu 10. Baca, lancarkan dulu. Lancar, lepas tu baru masuk. Subhanakallahumma, hafal. Mana kena lancar dulu dia punya sebutan dulu, baru kepada menghafal. Okey, jelas tuan-puan dapat Okey, faham dekat sini. Okey, nombor 3. Apa justifikasi alasan Nabi Allah perintah istighfar? Yang ketiga adalah untuk menaikkan darjat. Untuk menaikkan, meninggikan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menaikkan darjat. Maksudnya macam ni. Kita kan belajar bahawasanya dosa yang kita buat menjatuhkan darjat kita. Faham kan? Kita dengan Allah Ta'ala ni
darjat kita, hubungan kita boleh lagi jauh dosa. Lagi kita buat dosa, jauh dengan Allah. Buat dosa, jauh dengan Allah. Buat dosa, jauh dengan Allah. Jadi kalau kita nak naik balik, nak dekat lagi, hubungan kita dengan Allah tu, darjat kita melalui penghapusan dosa. Jadi kalau kita hapus dosa, kita akan kekal naik. Kalau macam Nabi, dia dah tak buat dosa. Tapi dia minta ampun dari dosa. Maka kalau dosa tu tak ada, dia akan naik darjat. Angkat, naik darjat, naik darjat, naik darjat. Apa tu? Kirai. Sekejap Okey. Okey, jelas tuan-puan? Faham Itu 3 alasan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti ketika mana dia membahaskan surah Idza Jaa Nasrullah. Sebab kan Allah kata minta ampun kepada Allah. Dia bagi 3 alasan tadi. Dapat tuan-puan, semoga kita dapat manfaat pada pagi ini pada hadis yang ketiga ni. Okey, hadis ketiga dia tak habis lagi. Sebab dia ada beberapa potongan hadis yang lain. Dia ada berkaitan yang isu sama. Isu-isunya tentang Nabi ni, dia dah tahu dah umurnya dah tak lama dia akan bertemu dengan Allah. Maka Nabi memperbanyakkan bertasbih, memuji Allah. Nabi minta keampunan Allah. Hadis dia sama, isi dia, topik dia sama. Cuma ada beberapa lafaz yang berbeza. Jadi kita kena baca riwayat yang lain pula. Okey, kita baca kumpulan potongan hadis yang berikutnya ya. Okey, kita pergi kepada riwayat Muslim. Kalau yang hadis pertama, riwayat Bukhari Muslim, disepakati oleh kedua-duanya. Kalau lafaz yang kedua, juga riwayat Bukhari Muslim. Lafaz yang kedua ni. Hadis yang riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Tapi lafaz ketiga ni, dia ada perbezaan lafaz zikir Nabi tu ketika rukuk dan sujud tu. Tapi hadis ketiga ni dia riwayat Muslim. Dia bukan riwayat Bukhari Muslim, dia riwayat Muslim saja. Dia ada lafaz ni. Okey. Jadi kita baca hadis dulu, lepas tu baru kita rujuk zikir ni ya. Okey, kalau kita baca dekat kitab, kita baca pada matan hadis tu, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dalam riwayat Muslim disebutkan, sebelum meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memperbanyakkan bacaan. Sedihnya kalau kita cerita kewafatan Nabi kan. Tapi tak boleh manusia nak lari dah. Semua manusia itu pasti akan mati. Cuma yang kita nak tiru, apa Nabi buat, apa persediaan Nabi ketika menjelang kematian dia. Itu yang kita nak kejar. Yang kita nak tiru, yang kita nak ubah, yang kita nak bersedia bertemu dengan Allah. Maka Aisyah kata, Nabi SAW sebelum dia wafat, Nabi memperbanyakkan bacaan. Yang ketiga ni. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Dekat sini sama. Kalau dekat sini, kalau yang sampai dekat sini, lafaz dia sama macam lafaz kedua kan. Cuma bezanya, Nabi baca kat sini. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau lafaz kedua tadi, Allahumma ghfirli. Tapi lafaz ketiga, Nabi tukar dengan lafaz Astaghfiruka wa atubu ilaika. Okey, kalau kita baca dekat terjemahan dia, Nabi kata, Maha suci engkau ya Allah. Rabbana, Rabb kami. Wa bihamdika, dan dengan memuji engkau. Astaghfiruka, aku memohon keampunanmu. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu. Hadis riwayat
Muslim. Okay, dapat tak puan? Perbezaan dekat mana? Perbezaannya ada pada yang dekat hujung. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Aisyah, isteri Nabi, Ummul Mukminin yang duduk hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita kepada kita apa Nabi buat menjelang kematiannya. Persediaan Nabi nak mati tu, apa Nabi buat. Perempuan atau ya Allah rahmati sekalian. Bayangkan, Nabi tahu ajal dia dah dekat. Tuan-tuan, para Nabi dan Rasul ni, mereka ni kalau mati, Allah berikan pilihan. Nak mati ke nak hidup. Jadi Nabi ni sebenarnya dia memilih untuk mati. Kalau kita baca dalam sirah Nabi wafat, ya Allah, sedih sangat. Sangat sedih. Kerana apa tahu? Kerana Nabi ni, apabila Allah bagi pilihan kepada dia nak mati ke nak hidup, Nabi memilih untuk dia kembali pada Allah. Maknanya seronok lagi kalau kita kembali kepada Allah. Tapi macam kita ni, tak naklah mati sekarang, betul tak kan? Banyak benda kita nak buat lagi. Tapi kalau kita belajar, Nabi memilih untuk kembali pada Allah. Tapi sebelum dia kembali kepada Allah, dia memperbanyakkan membaca zikir-zikir ini. Khususnya ketika Nabi sujud, ketika Nabi ruku, di dalam solatnya, Nabi baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita bayangkan Nabi ulang membacanya. Okay. Apa beza astaghfiruka dengan wa atubu ilaika? Kan orang tanya dalam soalan ni. Okay. Kalau kita jumpa perkataan istighfar, dua-dua ni minta ampun. Astaghfiruka minta keampunan. Wa atubu ilaika bertaubat. Okey, kalau ada jumpa dua, ada istighfar dengan taubat, dia akan membawa makna, salah satu pentafsir para ulama kata, kalau ada astaghfiruka, maknanya istighfar dengan lidah. Dia akan berbentuk kepada minta ampun kepada Allah. Kita bertaubat kan, kita kena bertaubat dengan apa? Bertaubat dengan hati, bertaubat dengan lidah, bertaubat dengan perbuatan. Ada orang dia istighfar mulut je, aku taubat. Tapi dekat action, dekat perbuatan dia tak buat. Jadi dekat perbuatan, itulah dia panggil taubat. Tapi salah satu bentuk taubat adalah dengan istighfar. Tapi istighfar dengan verbal saja, secara ucapan belum lagi sempurna, melainkan kalau kita tinggalkan maksiat tersebut. Itu yang ada perkataan wa atubu ilaika. Itulah persoalan dia. Okey, jadi kita pergi kepada potongan hadis yang lain. Kita pergi kepada potongan hadis yang lain. Masih lagi riwayat Muslim, Aisyah dia kata macam ni. Aisyah kata, siapa yang ada buku tu kena tengok betul-betul lah, sebab hadis ni dia panjang. Jadi kena diasingkan lah. Sebab dia ada pelbagai lafaz. Sebab kita nak pergi lafaz keempat. Okey. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi. Dia tanya apa? Dia kata, ya Rasulullah, apakah kalimah yang aku lihat baru saja engkau ucapkan? Aisyah tanya, apa yang kau bacakan tu? Lalu Nabi SAW pun menjawab. Nabi kata, telah dijadikan tanda untuk aku pada umatku, yang jika aku telah melihatnya, maka aku akan selalu mengucapkannya.
Maknanya Nabi bagi tahu Allah Ta'ala bagi tanda kepada aku. Tanda apa? Tentang kewafatan Nabi itulah kan. Lepas tu tanda tu sebenarnya ada Allah dah bagi tahu kepada umat Nabi. Seperti mana kita baca Abdullah bin Abbas tu. Kan Abdullah bin Abbas dia tahu kan tentang ayat tadi. Bahkan Abu Bakar Siddiq pun sebenarnya waktu Nabi hidup turun ayat izaja tu, masa Nabi hidup tu, sebenarnya ada sahabat yang interpret macam tu. Dia kata ayat ni nak menunjukkan Nabi dah tak lama lagi kot. Macam tu. Jadi Nabi pun cakaplah pada Aisyah. Nabi kata kalimah yang Nabi baca tu, kata Nabi, adalah umat aku telah dapat tanda. Tanda untuk aku ni pada umatku. Jadi kalau aku dah tahu tanda tu, maka aku ucapkanlah. Nabi ucapkan bacaan yang kita belajarlah. Okey. Lepas tu kita baca untuk lafaz yang keempat ni. Okey. Kita baca subhanallah. Okey, kita baca dalam riwayat Muslim juga. Ni kita nak sampai keempat. Kata Aisyah, Nabi SAW selalu memperbanyakkan baca yang keempat. Ikut saya bacakan ya. Subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ni lafaz keempat ni dia berbeza dengan lafaz ketiga pada bahagian depan. Kalau bahagian depan kan semua jumpa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Sama dengan lafaz kedua. Tapi Nabi yang lafaz keempat ni dia bukan pergi kepada ada ganti nama ka. Dia ganti nama Allah dengan hi. Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan dengan memujinya. Astaghfirullah. Aku memohon keampunan Allah. Wa atubu ilaihi. Dan aku bertaubat. Dia tertinggal perkataan aku. Wa atu. Tinggal perkataan aku kat sini. Aisyah, kelar kau baca. Ya Allah, kita dah mak tuan puan ni tadi saya terlupa sebab saya janji dengan anak pukul 12 saya nak minta dia guna laptop saya. Tak apa, dia guna laptop mama dia. Okey tuan-tuan dan puan, jelas tak untuk lafaz keempat ni? Dapat tak? Faham tak? Lafaz keempat ni tuan puan. Oh, sorry. Tuan-tuan faham tak untuk lafaz keempat ni? Jelas tak? Kenapa tak boleh ni ya? Okey dah okey Ustaz. Dah boleh. Boleh Faham tak? Dah boleh dah. Hanya beza ka dengan lafaz ni dia ada pertamaan aku saya tertinggal. Minta maaf ya. Saya tertinggal perkataan aku dekat sini. Ya, jadi kena tambah sikit. Astaghfirullah wa atu aku wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepada. Ini lafaz keempat. Ni kita boleh baca ketika bila rukuk dan sujud terutamanya sebab dalam solat kan. Lepas tu dekat luar-luar selain pada solat pun boleh. Boleh tasbih pada Allah. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Boleh baca. Banyakkan baca dalam umur-umur. Ya, sebab tasbih ni senang nak dibuat. Ya. Okey, dah jelas ya untuk lafaz keempat. Okey, kita baca satu lagi lepas tu kita tamat sebab waktu kita berapa pukul 12. Okey, nak bekerja solat Jumaat lagi. Okey. Kita pergi kepada mana ada Rasulullah Muhammad. Saya terlupa punya sekejap. Dia sampai dia memang sampai lafaz yang
keempat saja. Dia sampai lafaz yang keempat saja. Okey, dapat tak? Tuan perlu ke note ni ke cukup dengan dalam buku? Tak perlu tak note ni? Kejap Ustaz, saya nak snap. Ha? Dalam buku ada tapi saya nak snap juga. Kejap Okey. Ustaz. Jadi kita dah baca hadis. Ustaz ada Okey, soalan snap dulu sikit nombor boleh? 1. Snap dulu nombor 1. Betul, nanti saya hantar dekat grup pun tak apa. Nombor 1 Sekejap dah. ya Ustaz. Sekejap ya Ustaz, nak tanya boleh? Ilaika dengan ilaihi. Boleh. Ilaika dengan ilaihi tu adalah ganti nama. Yang mana ilaika? Ya macam ni. Wa atubu Ilaihi. ilaihi. Yang keempat ilaihi. Yang ketiga ilaika kan. Itu adalah ganti nama kan Ustaz, ka dengan hi tu kan? Betul tak? Ya. Betul. Perbezaan ka dengan Sebab hi dekat tu, sini ya. Yalah. Ilaika dengan Kalau ilaihi. kita dah astaghfiruka so kita guna jadi ka ya. taubat jadi taubat tu wa ilaika. Ka jugalah. Ka tu kamu, iaitu engkau, Allah lah. Jadi kalau sebab sini banyak gunakan subhanaka wa bihamdika, jadi astaghfiruka wa atubu ilaika. Okey. Faham. Nabi sebutkan secara bentuk keserasian dia lah. Kalau yang lafaz keempat tadi, kalau Nabi dia kata subhanallahi, Allah maha suci Allah, maka dia akan sebut kepujiannya. Itu yang dia bunyi Allah, dia gantinya wa atubu ilaihi. Okey. Jelas Ustaz. Terima kasih. Okey. Boleh. Okey. Rakaman, ingat ya, kelas kita pagi ni memang ada rakaman. Memang sama. Dia memang ada rakaman ya dekat FB Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, saya kejap. Saya ambilkan link dia. Saya copy streaming link, saya letak dekat ruangan chat. Tolong ambil ya. Ni dia punya rakaman pengisian kita pada pagi ni. Jadi saya letak dah dekat ruangan chat, nanti pada Puan Zahrah yang bertanya, nanti ambil dekat ruangan chat tu. Saya dah letak dah link untuk pengisian kita pada pagi ini. Okey, jadi kita dah habis hadis yang pertama tu, walaupun ada sikit lagi, tapi hadis pertama tu lebih pada penerangan surah Idza Ja tu tentang pembukaan kota Mekah. Okey, kita pergi kepada teladan hadis, lepas tu kita tamat ya. Okey. Hadis yang keempat ni kita dapat belajar apa? Apa yang kita dapat belajar, apa yang kita dapat teladan, petunjuk daripada hadis yang ketiga ni, maafkan saya. Hadis ketiga ni kita dapat belajar tentang banyaknya lah istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat belajar tengok bersungguh-sungguhnya Nabi, banyaknya istighfar Nabi ketika mana nak menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita dapat belajar tentang persediaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah. Maka sangat tepat peletakan hadis ini pada bab yang ke-12 ini. Okey. Yang kedua kita dapat belajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia banyakkan istighfar, dia banyakkan menyucikan Allah, dia banyakkan memuji Allah. Sebenarnya itulah tanda Nabi menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menunjukkan rasa syukur kepada Allah setiap kali Nabi dapat kenikmatan. Apa nikmat yang Nabi dapat pada surah Idza Ja? Nikmat Allah Ta'ala bantu Nabi mencapai kemenangan melawan orang-orang kafir. Allah bebaskan semula kota Mekah. Allah Ta'ala telah menggerakkan hati manusia, ya, datang berbondong-bondong untuk memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda menunjukkan rasa syukur kepada Allah, maka dengan Nabi mensucikan Allah, memuji Allah,
memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saja yang dapat saya boleh tak nota tu Ustaz masukkan dalam Google Drive untuk okey kejap. Dalam Google Drive. Okey, nanti saya masukkan nota ni dekat nota Riyadhus Salihin ya. Saya akan masuk dekat link Google Drive Riyadhus Salihin. Lepas tu pula zikir ni boleh baca dalam rukuk dan sujud 3 kali. Kalau Nabi baca banyak, boleh baca banyak. Boleh baca banyak. Cuma kita kena tengok situasi lah. Kalau kita menjadi makmum, mengikut imam, kita tak bolehlah melewat-lewatkan ikut imam. Kita nak baca banyak kali sampai kita tak terkejar imam. Yang tu tak boleh lah. Tapi kalau kita sembahyang sunat, kita sembahyang fardu sendiri, maka kita memperbanyakkan membaca. Sebab Nabi sebut banyak. Bacalah ulang banyak kali. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita berhenti di sini. Mohon ampun dan maaf kerana tidak dapat menyediakan nota secara keseluruhan untuk matan hadis dan juga terjemahan hadis berserta dengan pengajaran hadis. Dan juga mohon ampun maaf di atas kekurangan, kelemahan pada penyampaian, juga pada talian, pada kalau ada mana-mana gangguan, saya mohon ampun dan maaf. Kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada penganjur kita Datuk Nurul, sekeluarga. Semoga Allah sentiasa merahmati beliau, Allah sentiasa melapangkan dada beliau, Allah sentiasa mempermudahkan urusan perniagaan beliau. Allah berkati pendapatan beliau dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah merahmati tuan-tuan dan puan-puan, melapangkan dada, mempermudahkan urusan. Bagi siapa-siapa rakan-rakan yang ditimpa musibah, kita ucapkan takziah, bersabar di atas musibah, harapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan minta Allah ganti yang lebih terbaik. Kita yang ada ruang, peluang, kekuatan, maka kita bantulah rakan-rakan kita yang ditimpa dengan kesusahan. Jadi kita tutup majlis ilmu kita pada pagi ini dengan kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Assalamualaikum. Ustaz dan Datuk Nurul. Terima kasih Ustaz.